ni rasa takut. Dulu kalau dekat pokok-pokok lah, ada penunggu dia kan, dia orang takut ya. Tapi kalau kita duduk di masjid sebagai penunggu masjid, maksudnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu kita nampak daripada nikmat-nikmat yang kita hadapi, nikmat-nikmat yang kita miliki. Antara nikmatnya iaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat Islam dan iman yang ada kepada kita kan. Baik, sebagai mukadimahnya, jadi marilah sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah ya. Jadi mengimarahkan ni banyak cara dia. Ada orang datang bagi duit, masukkan duit dalam tabung masjid, itu pun imarah rumah Allah juga. Kita jaga rumah Allah, Allah jagalah rumah kita kan. Pasti Allah jaga rumah kita bila kita jaga rumah Allah ya. Kadang-kadang kita jumpa satu benda yang membahayakan, yang boleh menyebabkan menjadi kebinasaan kepada sesiapa yang memijaknya, kita ambil juga sebagai imarah ya, sebagai satu ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita kerana menyelamatkan rumah Allah ni daripada bahaya kan. Jadi cuba kita gambarkan ya, bagaimana kalau kita maksudnya mengimarah rumah Allah ni bukan hanya sekadar kita katakan bagi duit ya, buat apa saja, duduklah majlis ilmu seperti ini juga dikatakan sebagai satu mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ambil sedikit masa ya dalam seharian kita itu, kadang-kadang sibuk macam mana pun kan, ambil sedikit masa, kerana Allah bagi masa kepada kita 24 jam itu ya, bukan untuk kita sibuk sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang nikmat tu kita tak dapat ya. Tapi walau sibuk macam mana pun, kita mesti ambil kesempatan untuk duduk dalam rumah Allah ini, apatah lagi kalau dapat beriktikaf di rumah Allah di dalam masjid ini. Baik, tak lain tak bukan apabila kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan niat ya. Niat baik datang kebaikan. Kalau niat tu buruk, maka datanglah keburukan. Kalau niat itu untuk dunia kita, nak dapat dunia sahaja, maka kita dapatlah dunia. Tapi kalau niat kita itu untuk mendapat akhirat dan juga akhirat, maka kita akan dapat akhirat. Apatah lagi kalau kita niat untuk dapat dua-dua sekali ya, dapat dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita. Sebab Allah bagi kepada kita ni, sebab Allah jadikan kita ni untuk kita mengabdikan diri kepadanya ya. Jadi pengabdian itu akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan rahmat ya, Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Habis doa kita birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian alam ya. Baik, hadis pada malam ni kita baca bab yang ke-10 dalam kitab Mustikah Hadis ini. Babnya yang tajuknya nilai segala amal berdasarkan kepada niat. Jadi kita beramal ada nilai dia, dan nilai itu berdasarkan kepada niat kita. Kalau niat kita itu untuk mendapat penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat baik walaupun sikit, pasti Allah bagi ganjaran pahala. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat kejahatan walaupun sikit, pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak naklah yang kejahatan tu, kita nak yang kebaikan ya, kita nak yang kebaikan. Semoga kebaikan itu akan menjadikan kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, sesiapa yang berusaha dengan tujuan mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa yang berusaha dengan tujuan mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Allah sebut ya, kalau dia nak usaha dia itu dengan tujuan untuk dapat kehidupan dunia dan perhiasan dunia,
kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Itu Allah sebut, man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha tuwaffa ilaihim ahdahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Allah sebut. Kemudian yang berikutnya dalam Al-Quran juga Allah sebut, sesiapa yang berusaha dengan tujuan mahukan faedah akhirat, dia buat usaha tu nak dapat faedah akhirat. Jadi kalau faedah akhirat tu niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan? Kami akan memberinya mendapat tambahan kepada faedah yang ditujunya itu. Jadinya Allah akan bagi kepada apa yang dikehendaknya itu. Man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa yang nak akhirat, maka Allah akan bagi akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain yang bermaksud, dan sesiapa yang berbuat demikian dengan tujuan mendapat keredaan Allah, maka sudah tentu kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi dia buat tu kerana nak mendapat redha Allah, nak dapat Allah tu memberi keredaan, tenang, maksudnya dengan apa yang dia lakukan, senang, maksudnya tidak jadikan orang yang takwa, orang yang tidak buat perkara yang boleh merosakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi orang-orang yang macam ini juga akan diberi pahala yang besar kepada mereka itu. Hadis daripada Nabi SAW yang menjelaskan tentang ayat ini. An Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab ni Amirul Mukminin, ataupun Abi Hafsin, dipanggil Abu Hafsin radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Segala amal, gerak-geri anggota zahir manusia yang disengajakan tidak berlaku melainkan dengan adanya satu-satu niat. Jadi bila kita nak buat sesuatu, mesti ada niat dekat situ. Tak terjadi dengan sendirinya. Nak makan mesti ada niat nak makan, nak tidur mesti ada niat nak tidur, kan? Tak jadi dengan sendirinya. Kemudian dia kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dengan asas yang tersebut, maksudnya sesungguhnya tiap-tiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan dapat daripada apa yang dia niat. Macam tadilah ayat Al-Quran menjelaskan tadi, kalau dia niat untuk dunia, dia dapat dunia. Kalau dia niat untuk akhirat, dia dapat akhirat. Kalau dia niat untuk dua-dua sekali, maka dia dapat dua-dua sekali. Itu niat dia maksudnya. Dia buat tu untuk apa? Untuk dunia, untuk akhirat. Lepas tu kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Manusia dia tak mau dunia saja, dia nak akhirat juga. Dia tahu akhirat tu kekal. Jadi kalau dia pilih dunia saja, dia rugilah. Dia tak faham, dia tak bijaklah. Sebab dunia ni sementara zina, dia kata sebut tadi kan, Al-Quran sebut ni perhiasannya, kehidupan dunia dan hiasan ni tak lama, sekejap je. Cantik tak lama, sekejap je, kan? Seorang wanita yang cantik tak lama, sekejap je, lepas tu dia tua. Juga seorang lelaki yang handsome kan, tak lama, sekejap je, lepas tu dia akan tua, kan? Apa benda pula maksudnya, dia akan rosak, dia akan binasa. Kullu man 'alaiha fanin, dalam surah dalam surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap sesuatu tu pasti binasa, Allah sebut. Jadi wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Siapa yang niat sesuatu tu yang tersebut itu, maka dia akan dapat niat itu. Faman kana hijratuhu ila Allah.
Ni dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya, ya, maknanya dia berhijrah tujuannya mencapai keredaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu menyampaikan kepada balasan baik. Balasan baiknya Allah dan Rasulnya. Jadi balasan baik, dia akan dapat balasan baik, ya, daripada Allah dan Rasulnya. Siapa niat dia hijrah tu kerana Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab orang-orang Madinah, orang Mekah ketika itu diperintah supaya berhijrah, ya, berhijrah. Jadi Rasul pun berhijrah, dia orang pun kena berhijrah, ya. Jadi perintah tu wajib, ya. Bila perintah wajib tu maksudnya mereka kena ikut sebab perintah yang wajib. Jadi kalau mereka ikut perintah yang wajib tadi itu, maka mereka akan dapatlah balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah perintah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dapat balasan baik. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dia kata, dan siapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia. Dia pindah itu dia nak dapat faedah dunia. Bukan kerana niat tadi. Nampak dia pindah tu macam ikut Nabi, tapi niatnya tu lain. Hanya niat tu dia saja yang tahu, orang lain tak tahu. Bila dia sama-sama ikut orang pindah, orang kata, "Oh, dia ni baguslah, dia pindah ikut Nabi," kan. Dia hijrah ikut Nabi, mana dia juga mendapat pahala jihad sebab berhijrah, kan. Pada masa itu dia hijrah, ketika itu dia ingatkan dapat pahala tu pahala jihad, macam orang pergi perang, kan. Sebab tu sahabat-sahabat bila sebut Nabi kata pindah, mereka tak cakap banyak, ya, mereka terus pindah. Walaupun tinggal gudang yang besar di Mekah, tinggal kebun, dusun dan sebagainya, ada yang selai sepinggang dia pergi, ada yang kaya, yang kaya jutawan, kita katakan duduk kat Mekah, tapi bila Nabi perintah suruh pindah, maka mereka pindah. Mereka pindah tu kerana apa? Kerana niat mereka itu nak dapat keredaan Allah dan juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pindah, ya. Sampai ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, ya. Bila dia dalam Masjid Madinah tu, bila nampak sahabat tu masuk dalam keadaan pakaian yang lusuh, macam Rasulullah nak menangis. Kesian kat dia. Dia ni orang kaya dulu pasal kat Mekah, kan, tapi ikut Nabi sampai kat sini miskin, nampak macam orang miskin, kan. Begitu sekali, kan. Sampai Abdul Rahman bin Auf gitu, tak silap saya, kan. Gitu, ya. Akhirnya para orang yang kata orang yang duduk di Madinah tu, ya, yang dikatakan orang-orang yang duduk di Madinah itu, ya, Ansar, orang yang duduk di Madinah itu, ya. Jadi mereka itu nak tolonglah, tapi dia tak nak tolong, ya. Tak apalah, dia kata, dia minta utang sedikit, dia minta utang sikit, dia nak buat bisnes, dia berniaga. Akhirnya dia berniaga dan dia juga menjadi seorang yang jutawan. Kerana niatnya itu, kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi nikmat itu kepada di dunia. Sebab asalnya dia dah menjadi orang yang hebat, kita katakan. Okay, itu, ya. Jadi siapa yang hijrah nak dapat dunia, maka dia dapat dunia lah. Siapa yang hijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia, atau dengan tujuan nak berkahwin dengan seorang perempuan, ataupun dia kata awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu, ya, dia kahwin, dia pindah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka dia akan dapatlah apa yang dia niatkan, yang ditujuan tadi. Tadi dia niat tadi bukan kerana nak pindah, kerana ikut Rasulullah, tapi dia nak kahwin dengan perempuan. Ini berlaku kepada, dalam hadis 40 ada dicerita berlaku kepada seorang perempuan, apa dia panggil nama dia, Ummul Qais, ya. Ummul Qais, nama dia Ummul Qais. Ummul Qais ni seorang perempuan, ya, dia pindah ikut Rasulullah SAW. Niatnya tu pindah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang laki-laki ni yang nak kahwin dengan dia, bila tengok Ummul Qais ni pindah, dia pun nak pindah lah. Kalau tidak, dia tak boleh kahwin dengan Ummul Qais, maka dia pindah. Tapi dia pindah tu bukan kerana niatnya tadi, kerana niat nak kahwin. Maka dia sampai di Madinah, dia dapatlah apa yang dia niat tadi tu. Dia dapatlah berkahwin dengan Ummul Qais, kan. Dunia dia dapatlah, tapi akhirat dia tak
tak dapat. Jihad dia tak dapat. Tapi Ummul Qais dia dapat dua. Maksudnya dunia dia dapat, jihad dia dah dapat. Ya, begitu. Okey, ya. Itu hadis yang menceritakan kepada kita tentang niat. Jadi maksudnya niat itu pentinglah dalam kehidupan kita. Ya. Tapi niat yang baik. Niat ya untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat berdasarkan kepada amal yang diperintahkan oleh Islam. Ya, apa dia yang diperintahkan oleh Islam? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu Islam perintah supaya kita ni bersaksikan tak lain tak bukan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah sebagai pesuruh Allah. Kemudian wa tuqimus solah, mendirikan sembahyang. Ya, wa tu'tiya zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan pergi ke Mekah menunaikan fardu haji sekiranya berkemampuan. Itu yang Nabi jawab kepada malaikat Jibril bila malaikat Jibril tanya Nabi, akhbirni anil Islam. Kan? Jadi berdasarkan itu, ya, berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam tu, bila dia nak buat, niatnya yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan kita katakan zakat dia, niat yang berkaitan dengan kita katakan puasa dia, ya. Jadi semua itu mesti menuju kepada niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tu banyak pecahan lah, dalam bab zakat tu banyak pecahan dia. Ya, ada di sana bab antara manusia dengan manusia, bab fiqh, bab nikah, kahwin dan sebagainya itu, itu di antara perkara-perkara yang mesti niatnya mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kahwin niat apa? Kerana apa? Kerana perempuan tu cantik, kita nak kahwin dengan dia. Kita dapatlah yang perempuan tu cantik, kita boleh kahwin dengan dia. Tapi niat, kalau kita niat ni kahwin kerana apa? Nak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab Nabi kata, ya, siapa yang tak berkahwin maka dia bukan daripada kalangan aku. Sunnah aku, siapa tak ikut sunnah aku bukan daripada kalangan aku. Jadi kita ikut kahwin tu ikut Nabi, ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Nabi sebagai modelnya, kan. Okey. Dalam hadis ini, dalam kitab ini, hadis yang ke-38 ini menerangkan nilai segala amal berdasarkan kepada niat. Ya, niat. Kalau kita kahwin tadi pun niat kerana Allah, maka insya-Allah kita akan dapat hidup bahagia suami isteri, ya. Kalau niat kerana kecantikan dia, sekejap je lah, lepas tu tak dapat lah. Bila habis cantik dia, kita pun tak sukalah dengan dia lagi, kan, begitu. Mungkin kerana niat, oh dia kaya, kita kahwin dengan dia, dia kaya, kan. Habis kekayaannya, kita pun dah tak boleh lagi dah, kan. Okey. Jadi perkataan niat artinya dia kata tujuan, yang ada dua niat, ya. Pertama dia kata tujuan yang membangkitkan dan menggerakkan hati seorang hendak melakukan sesuatu perkara yang tertentu. Jadi itu niat. Bila nak buat sesuatu tu, dia dah niat lah, ya. Niat. Macam kita sedekah, kita kan tak perlu kita niat ni aku nak sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, tak perlu, kita sedekah saja, kan, begitu. Tak perlu dengan ni niat, kan. Dah ada menggerakkan hati kita ke arah untuk nak buat kebaikan itu, tak perlu, ya, kecuali ibadat-ibadat yang khusus yang tertentu macam solat itu, yang tertentu kita kena niat, mengikut niat yang diperintahkan oleh Allah, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, niat ni dia kata perasaan berbangkitnya dan tergeraknya hati hendak melakukan perkara itu. Pengertian yang pertama, dia kata tergeraknya hati hendak melakukan perkara itu. Itu niat yang kedua, dia tergerak hati. Jadi pengertian yang pertama dia kata menjadi asas untuk menilai baik buruk perkara yang hendak dilakukannya itu. Jadi yang pertama tadi, kalau dah terniat tu, maksudnya ada baik buruknya. Ada kadang-kadang kita niat tu buruk, ada kadang-kadang kita niat tu baik, ya. Kadang-kadang niat jadi tak elok, kan, kita kata niat tu. Dulu saya sekolah dulu, bila balik, ya, lalu tepi kebun pakcik tu, nampak rambutan tu, balik ni aku nak ambil rambutan ni, tu niat tak baik, kan.
Niat tak baik. Tapi bila kita niat tak baik itu, maksudnya belum lagi dicatat dosa kita. Ya, belum lagi, malaikat tak catat lagi. Ya, malaikat sebelah kiri nak catat dah, tapi malaikat kanan-kanan sebelah kata jangan catat lagi. Kan? Jangan catat lagi. Tunggu sampai dia dah ambil lah baru catat. Kan? Tapi kalau niat tu baik, ya, niat tu baik, dia katakan, contohlah dia kata balik nanti lepas mandi nak pergi masjid, nak dengar kuliah ataupun nak solat berjamaah di masjid, kan? Itu niat apa? Niat baik, dia tulis dah. Walaupun tak pergi lagi. Dah tulis dah, dah bagi dah. Kebaikan tu dia dah bagi dah. Kemudian bila sampai dan balik, ditambahkan lagi. Jadi dua dia dapat lah. Ya, niat baik pun dia dapat pahala, dan bila dia melakukan juga dia dapat. Itu ada hadis yang lain yang menerangkan kepada kita. Hebatnya, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, kepada hambanya. Pemurah. Sebab Allah jadikan hamba ni bukan dia nak menginayai kita, tapi dia nak bagi kebaikan kepada kita. Dia nak jaga kita. Dia tak lepas begitu sahaja. Ya, macam kita, kalau kita bandingkan manusia lah, dia ambil binatang, dia pelihara binatang, jaga dengan baik, kan, itu baik lah. Tapi kalau kita ambil, kita lepaskan suka hati kita dan sebagainya, itu tak baik lah keadaannya. Tapi kita tak boleh banding begitu lah dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Tak boleh kita bandingkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh, kan. Tapi murahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pengertian yang kedua tadi itu, bila katakan pengertian yang kedua itu perasaan berbangkitnya dan tergeraknya hati hendak melakukan perkara itu. Jadi pengertian yang kedua ni pula itu menjadi asas untuk diiktiraf dan dikirakan perkara yang berlaku itu. Jadi maksudnya bila dia buat, maka berlaku dah, kan, perkara itu. Tiap-tiap satu perbuatan atau amal yang dilakukan oleh seorang tak dapat tidak didorong oleh niatnya. Tak ada orang yang buat tanpa niat, kecuali orang tu gila lah, kan. Dia gila. Dengan sebab itu maka tiap-tiap amal yang baik dan yang buruk dinilai berdasarkan niat orang yang melakukannya. Kalau niat tu baik, maka dinilai baiklah. Kalau niat tu buruk, maka keburukan yang dia dapat. Cara menilai yang demikian menjadikan asas bagi segala amal dalam Islam. Cara menilai itu maksudnya itulah Islam. Allah menilai itu begitu. Nilaian Allah SWT itu, pemurahnya itu, bila kamu niat baik, dah dibagi dah. Bila kamu buat, kamu dapat lagi. Bila kamu niat tak baik, dia tak tulis lagi, kan. Bila kamu buat, baru dia tulis begitu. Itu asas yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebab itu dalam bab solat kita katakan, ya, tengok solat hamba aku ini, ya, dia kata macam mana, ya, sempurna tak solatnya ni, dia kata. Tak sempurna, wajib dia tak ada, solat wajib dia tak ada buat, kita. Jadi Allah kata kepada malaikat, tengok sunatnya, sunnahnya, tengok sunatnya, ada tak yang sunat dia buat. Ya, kalau ada yang sunat dia buat, maka melengkapkan yang wajib. Ya. Macam kita puasa Ramadan lah. Ya, kita puasa sebulan, bulan Ramadan. Kadang-kadang mungkin lengkap, mungkin tak lengkap, kita tak tahu. Hanya Allah saja yang boleh menilai, kan, lengkap ataupun tidak. Tapi bila kita puasa 6 hari dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal, maka puasa 6 hari itu melengkapkan puasa wajib kita, mencantikkan, menyempurnakan puasa yang wajib kita lakukan. Jadi bila sempurna wajib kita lakukan itu, maka cantiklah, maka ganjaran pahalanya berlipat kali ganda lah. Kalau Allah nak bagi ganda, Allah ganda lah, sebab dia baik. Sebab penilaian Allah Subhanahu wa taala ni berdasarkan kepada terbaik. Kita buat terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terbaik. Hidup dan mati kita Allah jadikan kita itu, ya, mati kita, hidup kita, nak tengok amalan kita itu yang terbaik. Yang terbaik itu maksudnya hak yang tadi itulah. Kadang-kadang ada tak sempurna. Islam pun begitu juga, iman pun begitu juga, ada iman tak sempurna. Tapi nak menyempurnakan iman itu banyaklah perkara. Ada kebersihan pun boleh menyempurnakan iman, ada sabar pun boleh menyempurnakan iman, ada malu pun boleh menyempurnakan iman, ya. Itu mana kata kesempurnaan iman itu. Mungkin dia kata saya beriman sebab anta syahadu an la ilaha illallah, saya dah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, saya beriman, ya. Tapi tak cantik iman itu kerana dia bukan daripada kalangan orang yang sabar,
Tak cantik lagi iman itu bukan dia daripada kalangan orang yang bersih hati. Bersih itu dapat dihuraikan dalam bentuk macam-macam lah, hatinya, zahirnya dan sebagainya. Belum sempurna lagi kita katakan cantik lagi imannya itu hanya setakat dengan mengucap 2 kalimah syahadah itu kita katakan. Tak, mesti dia ikuti dengan amal-amal yang ditentukan, iaitu solat tadi, puasa tadi, haji, zakat tadi dan haji tadi. Itu baru boleh melengkapkan, menyempurnakan, mencantikkan. Ya. Allah suka kepada yang cantik. Allahu yuhibbul jamil. Allah suka kepada yang cantik, yang sempurna. Kita pun suka kepada yang cantik, kan? Tapi bagaimana kita nak jadikan dia cantik itu, ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita katakan, kita kena jadi orang yang bijak. Allah suka kepada orang yang bijak, tak nak orang yang bodoh, kan? Tapi nak jadi orang yang bijak tu macam mana? Allah kata nak jadi orang yang bijak, orang yang ingatkan mati. Itu orang bijak. Ya, ingatkan mati. Sebab mati itu akan datang. Ya, dunia ni akan hilang. Kan? Jadi bila dia bijak, dia ingatkan mati. Jadi bila dia ingatkan mati, apa yang perlu masa dia mati? Sebab masa dia mati besok, dia tak boleh beramal lagi kat sana. Bila dia hidup ni lah, dia kena beramal untuk bisa dia mati. Kan? Jadi dia kena beramal lah sekarang. Maka sebab itu dia jalan ke arah syariat itu, beramal untuk mana? Untuk dunia, syariat dunia. Jual beli kita okey, berjalan dengan elok. Pernikahan kita berjalan dengan elok. Solat kita berjemaah dengan elok. Ya, pergaulan kita cantik, harmoni dan sebagainya. Ada kasih sayang di antara orang-orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kan kita katakan itu. Itu dunia. Kan? Tapi akhirat maksudnya itulah yang akan membawa kita kepada akhirat. Itu dia kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ladang untuk akhirat, untuk kita lakukan itu. Okey, ya. Dengan sebab itu dia kata maka tiap-tiap amal yang baik dan yang buruk dinilai berdasarkan kepada orang yang melakukannya. Okey, menurut asas yang tersebut, maka satu-satu amal yang dikerjakan oleh dua orang dengan dorongan dua niat yang berlainan, maka nilainya dikira berlainan pula. Dua orang dia buat, dia puasa, dua orang tu dia beramal puasa, nilainya tak sama. Ya, nilainya tak sama. Walaupun puasa itu tengok, kamu puasa? Ya, saya puasa. Ya, kamu puasa tak? Ya, saya puasa. Dia balik rumah ataupun dia ambil air semayang, dia teguk sikit, kan? Orang sebelah pun tak tahu, kata dia ambil, dia teguk air, kan? Maknanya dia tak puasa. Jadi pada dia berpuasa. Jadi nilainya itu maksudnya kepada Allah. Allah yang tahu. Kawan sebelah pun tak tahu. Ya, tapi dia tahu. Niatnya itulah dia tahu, kan? Itu dia kata. Berdasarkan kepada niat itu, ya. Berbeza niat itu. Berbeza orang yang buat betul, kerana orang yang buat betul, anta shaim, ana shaim, dia kata. Kamu puasa? Ya, saya puasa. Ana shaim. Sampai dia kata apa? Kadang-kadang orang tu kata kepada dia, engkau ni tak gunalah, engkau ni lah gini. Dia kata ana shaim. Aku ni puasa. Puasa orang tu dapat kat dia. Puasa orang tu dapat kat dia. Ana shaim. Aku ni puasa. Sampai begitu. Ya. Orang yang ikhlas itu berpuasa itu. Ana shaim, aku berpuasa. Kadang-kadang kita ana shaim, bila aku ana shaim, sebab itu dulu masa kecil-kecil saya ingat lagi, ya. Kita kanak-kanak ni bila bergaduhnya ludah kan. Ludah kan, marah ludah kan. Jangan ludah, nanti puasa kamu batal dapat kat dia. Kan? Itu yang dimaksudkan tu, maksudnya dimaksudkan begitu. Jaga adab puasa itu. Okey, ya. Seterusnya kita tengok lagi, begitu nilainya berbeza di antara. Dia berbeza, kalau dalam hadis ni dah berbeza di antara Ummul Qais tadi, perempuan tadi, dengan laki-laki yang nak kahwin dengan dia, berbeza. Nampak sama kan, pindah sama-sama, tapi berbeza dari sudut ni niatnya berbeza. Jadi dalam hal-hal yang lain kita boleh terjemahkanlah, ya, dalam hal-hal yang lain mungkin semayang bersama, mungkin
Ya, ada orang dia semayang niat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada datang semayang kita dulu masa dengan bapak dulu kan, kerana bapak semayang aku semayang takut kan. Itu niat kita masa itu kan. Kerana bapak aku dah tak bawa ke masjid, kita pun semayang lah ikut bapak kita, bukan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan, begitu. Ataupun kalau dah dewasa ni sebab apa semayang? Sebab aku ni imam tak datang masjid, nanti apa pula orang kata imam tak datang masjid. Jadi kan begitulah contohnya kan. Bilal macam itulah kan, kita katakan tu. Niat tu dah pergi kepada lain. Dia tak dapatlah hak yang dimaksudkan dengan niat yang kepada Allah dan Rasul tadi itu. Ya. Baik, ya. Bagi menjelaskan keadaan asas ini, dia kata keadaan asas itu Rasulullah SAW bersabda menerangkan amal hijrah, berhijrah sebagai contoh. Dia bagi hijrah sebagai contoh tadi, dari Mekah ke Madinah pada masa itu adalah diwajibkan atas orang-orang Islam. Dalam pada itu amalan berhijrah itu diberi nilai yang berlainan dengan sebab berlainan niat orang yang melakukannya, macam Ummul Qais tadilah kan, sebagaimana yang ternyata daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, soal niat ni dia kata, sebelum memulakan sesuatu amal hendaklah terlebih dahulu memperbaiki niat. Perbaiki niat sebelum kita nak buat amal tu, kita perbaiki niat. Kadang-kadang niat kita ni pergi ke lain, ya, niat pergi ke lain. Dan keikhlasannya, tuju kepada ikhlas. Ya, kadang-kadang kita ni niat lain, lepas tu dah tak ikhlas lagi dah, nak mengharapkan sesuatu, tak ikhlas lah. Nak mengharapkan sesuatu. Niat ni datang masjid pagi ni, malam ni masa Selasa masjid ada kuliah kat masjid, niat apa? Kalau aku pergi kuliah dapat duit, tu niat tu, niat kan, niat itu. Tu kena hati-hati. Niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu kita buat. Soal hak yang kita katakan yang tadi tu, maknanya kita tak jual. Itu dah asas diberi, bukan kerana niat kita begitu. Kan? Okey. Itu keikhlasan, ya. Keikhlasan tu nak ada kat situ, sebab keikhlasan ni bila dia buat, dia tak mengharapkan sesuatu. Kalau dia buat sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, maka itu nama rasuah pula. Kalau dia terjemahkan dalam hal yang lain lah, ya, dia bagi kepada orang tu sesuatu, kemudian dia mengharapkan sesuatu, itu rasuah. Lagi teruk lah keadaan dia, ya. Tapi tak boleh, ya, tak boleh buat begitu. Sebab itu dalam hal yang lain ada orang kata soal jual agama. Itulah hakikatnya jual agama. Agama dijual beli kan, dengan nilai. Ya. Orang nak bagi itu lain cerita. Itu ikhlas dia nak bagi. Kan? Tapi kalau kita tentukan dengan nilai apa yang ada kepada kita, package ni begini. Satu kuliah ni mesti begini bayarannya sekian. Itu maksudnya jual. Pada saya lah, jual agama. Bukan agama untuk dijual, agama untuk disebarkan, nak didai-kan kepada orang. Mana kalau sebut macam ni sensitif sikit, orang dengar orang marah kan. Tapi itu, maka sebab tu dia kata sini, keikhlasan itu kena sentiasa diperbaharui, kena niat. Astaghfirullah, jangan niat begitu, tak boleh, kan. Aku pergi ni bukan kerana ini aku nak ni, niat. Pasakkan betul-betul. Kadang-kadang hati kita ni cepat saja cairnya, ya, cepat cairnya begitu, kan. Dan hendaklah mengambil tahu dan memikirkan halnya dengan teliti, kerana niat itu menjadi asas dan segala amal tetap menjadi pengikutnya. Jadi amal itu akan jadi pengikut. Jika baik niat seorang, maka baiklah amalnya, dan jika buruk dan rosak niatnya, maka buruklah dan rosaklah pula amalnya. Niat, ya, katakan niat yang baik itu sudah pasti diberi pahala. Itu niat tadi. Kalau kita katakan niat yang baik, ya, niat yang baik itu sudah pasti diberi pahala. Walaupun tak buat. Walaupun kita tak buat. Dapat dah. Ada kisah orang
dia ni niat nak pergi haji dah tapi tak boleh pergi haji, tak boleh kan, adalah masalah dia, hal bagai-bagai sebagainya, sampailah dia meninggal, mati. Disebut dalam kisah di hari akhirat, dinilai tengok pahala dia tu, bagi suratan kepada dia tu, maknanya kita ni akan diberi suratan, ya, file kita lah, ya, apa yang kita buat dekat dunia ni tak boleh, ya, suratan bagi file kepada kita tengok hamba Allah ni, tengok haji, aku tak pergi haji pun, macam mana ada pahala haji kat sini, kan? Itu nak ceritakan, ya, aku tak pergi haji. Dia niat sungguh-sungguh nak pergi haji tapi tak dapat pergi. Kerana apa? Kerana tak sampailah, kita katakan, ketentuan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi kat dia macam tu je, kan? Allah dah tentukan begitu. Tapi dia niat, dia berusaha ke arah untuk nak pergi itu, maka dia dapat. Sebab niat tu niat baik, kan? Ada orang pula dia sombong pula, nak pergi Mekah senang je, tak susah, aku kaya, kan? Berapa package, berapa aku boleh pergi, tak ada masalah, kan? Dia sebut begitu, tak ada masalah. Akhirnya sampai sud dia tak pergi, kan? Sampai akhir, sampai dia meninggal dia tak pergi. Begitu. Pernah berlaku lah. Eden tak kisahlah, Eden banyak duit, bila-bila dia boleh pergi. Mak dia kata pergi, jangan tak pergi, kan? Mak ni nasihat anak, sudahnya tak sempat nak pergi, dia kata begitu. Okey. Oleh itu dia kata tiap seorang janganlah ia menuturkan sesuatu perkataan atau mengerjakan suatu amalan atau berniat hendak menjalankan sesuatu urusan, melainkan hendaklah dia menjadikan niatnya semata-mata untuk bertaqarrub, ya. Bertaqarrub ni maknanya mendekatkan diri, mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia buat tu kerana ibadat, kerana perintah Allah, ya, bukan kerana yang lain. Disyaratkan bagi benarnya niat seseorang tu, dia kata hendaklah disertakan dengan amal. Innamal a'malu binniyat. Tadi kan, kalau niat itu hendaklah disertakan dengan amal. Itu yang terbaiklah. Kalau niat saja dapatlah pahala niat tadi, tapi tak dapat amalnya. Maka sesiapa yang menuntut ilmu misalnya dan mendakwa bahawa niatnya pada mencapai ilmu itu ialah untuk beramal dan mengajarkannya, kemudian ia tidak melakukan yang demikian setelah mendapat ilmu itu, maka nyatalah niatnya yang tersebut tak benar. Dia pergi menuntut ilmu, belajar jauh-jauh, kan? Dia balik, ya, untuk dia kata untuk dia nak beramal dan dia nak mengajar, kan? Tapi akhirnya dia tak buat benda yang macam itu, maka tak benar apa yang dia niat tadi, kan? Tak berhasil lah, kan? Ini banyaklah berlaku, ya. Saya dulu masa kat Jabatan Pelayanan Selangor, ada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang dia pergi Cairo, balik belajar tinggi-tinggi lah, posting kat sekolah menengah, sekolah, kan? Dia pergi mengajar, dia balik, itu je lah, dia mengajar kat sekolah. Surau kat dekat rumah tu dia tak pergi. Dulu masa saya jabatan dulu lah, saya duduk basuh ustaz-ustaz tu macam tu lah, kan? Kau pergilah dekat masjid, dekat surau, kan? Bagi ilmu tu, sebab ilmu tu ilmu Allah, kamu tuntut itu kerana itu, pergi. Ni tak, dia pergi mengajar balik, kan? Dia dah comfort zone, dia kata dah selesa dengan keadaan yang macam itu, kan? Dia tak menjadi da'i lah, tak jadi heboh lah ilmu itu, kan? Tak sebar ilmu itu, kan? Saya ingat Ustaz Dangiran, bos saya dulu, ya, kita ni kalau berilmu, dia kata kita campaklah apa yang kita bagi ni, kan, ya, campak dalam satu kolam yang besar, kita campak dengan orang yang kita campak itu, dekat dengan orang itu ataupun dekat dengan benda itu, maka akan dapat manfaat orang itu. Kadang-kadang sampai orang duduk tebing tu, ombak tu bila sampai dia ke tebing tu, dah makin tebing makin slow, kan, sampai begitu pun dia dapat. Dia gambarkan begitu, ilmu agama ni dia gambarkan begitu, kan? Kita bagi yang maksudnya ada orang dapat, ada orang tak dapat, ada orang dapat sikit je, cukup lah, sikit pun cukup untuk dia beramal. Mak bapak kita tu mana dapat banyak, sikit je, semayang je, kan? Tapi dia tetap beramal, dia selamat, anak dia selamat, ya, keluarga dia selamat,
kan, boleh hantar anak masuk universiti walaupun gaji tak banyak, kan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi kepada dia, kan. Baik, masa tak mengizinkan, jadi insya-Allah kita akan sambung dalam tajuk yang lain. Ada satu muka surat lagi sebelum kita habis tajuk ini, membicarakan tentang niat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu kelemahan bagi saya, minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.